Hai, Assalamualaikum. Anak-anak murid cikgu semua, sihat tak? Okey, jadi hari ini saya, Cikgu Aisyah, Cikgu Fakriah dan juga Cikgu Zulaiha akan mengajar subjek sains ini iaitu bab 6 iaitu elektrokimia. Tapi kita hanya akan belajar 6.1 iaitu sel elektrolitik. Tapi untuk video kali ini, cikgu pun tak kabur sampai habis oleh kerana kita kesuntukan masa. Jadi untuk bahagian aplikasi, cikgu akan bagi video yang lain nanti ya. Okey, sebelum kita start kelas kita pada hari ini, cikgu nak awak semua bersedia untuk belajar dengan video pengajaran yang cikgu bagi. So macam mana? Okay, cikgu nak pinjam masa awak 10 saat untuk kita sama-sama tarik nafas dan hembus sebelum kita start kelas. Okay? 1, 2, 3. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Okay, so cikgu harap awak lapangkan minda, tenangkan fikiran untuk kita sama-sama belajar tentang topik ini. Okay, jadi sebelum kita start kita punya kelas, cikgu nak tunjukkan pada kamu semua satu video tentang elektrolisis. Okay, jom sama-sama kita tengok. Electrolysis is the flow of electrical current in a conducting solution or molten liquid that causes chemical changes. The conducting liquid is called an electrolyte and has free moving ions. The conducting plates, bars or wires inserted into an electrolyte are called electrodes. Positive ions are called cations and are attracted to the cathode. Negative ions are called anions and are attracted to the anode. When current flows in an electrolyte, it is the ions that move and carry the electrical charge. When current flows in the electrodes and wires, it is the electrons that move and carry the electrical charge. Okey, jadi awak dah tengok video tadi. Cikgu harap awak faham sedikit. Okey, cikgu bagi gambaran awal untuk kita punya topik pada hari ini. Okey, tapi kalau awak tak faham tak apa. Kejap lagi Cikgu Zulaiha akan terangkan pada awak. Okey, kita nak recall balik. Apakah itu elektrolisis? Awak dah belajar sebenarnya masa tingkatan 2 kan? Tapi biasalah dah lama tinggal. Mesti dah lupa kan sikit-sikit. Okey, tak apa. Kejap lagi Cikgu Zulaiha akan terangkan Okey, sekarang ni saya akan menerangkan tentang proses elektrolisis. Okey, proses elektrolisis ini dia berlaku di elektrod apabila arus elektrik mengalir melalui sel elektrolisis. Okey, proses elektrolisis dia berlaku secara berperingkat. Iaitu yang pertama, ion yang bercas negatif akan tertarik dan bergerak ke arah anod iaitu elektrod positif. Anion ini dia akan melepaskan elektron pada permukaan anod dan menjadi atom ataupun molekul. Anion akan dinyahcaskan pada anod. Okey, seperti saya terang tadi, anion akan melepaskan elektron pada anod. Dan ini menyebabkan elektron yang dilepaskan di anod ini akan mengalir dari anod ke katod melalui wayar penyambung dalam litar luar ke katod. Elektron akan mengalir dari anod ke katod melalui wayar penyambung dalam litar luar. Seterusnya, ion yang bercas positif iaitu cation akan tertarik dan bergerak ke arah katod iaitu elektrod negatif. Cation ini dia akan menerima elektron pada permukaan katod dan menjadi atom ataupun molekul. Cation akan dinyahcaskan. Dalam proses elektrolisis ini kita perlu ingat bahawa elektron akan mengalir melalui litar luar. Dan yang kedua, elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan yang berpejal kerana tiada pergerakan ion yang berlaku. Kerana dalam keadaan berpejal, ion bergetar, dia tidak bergerak seperti yang kita akan dapat dalam larutan. Ya, kami akan menerangkan tentang faktor yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis aqueous. Dia terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis aqueous, iaitu yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kedua, kepekatan ion dalam elektrolit, yang ketiga, jenis elektrod. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Fakriah untuk menerangkan tentang kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, baiklah. Untuk faktor yang pertama iaitu faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, jadi apa itu siri elektrokimia? Okey, siri elektrokimia ni adalah satu siri di mana saintis-saintis terdahulu dah siap susunkan ion ni ikut kecenderungannya untuk nyahcas. Okey, so semakin rendah dia dalam siri elektrokimia, semakin mudahlah dia dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, so cikgu bagi contoh kat sini. Kita ada ion zinc dengan ion hidrogen. So, mana satu ion yang kita akan pilih untuk nyahcas? Ya betul, ion hidrogen. Sebab apa? Sebab dia lagi rendah dalam siri elektrokimia ni. So, kamu kena hafal siri elektrokimia ni, rangkaian ion dengan anion. So that senanglah kamu nak jawab dalam
peperiksaan nanti. Cikgu dah bagi akronim siap-siap, so kamu tinggal hafal saja. Okey, baiklah. Kita terus pergi dengan contoh kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, cikgu bagi larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so macam mana nak solve kan? Macam mana kita nak tahu ion mana yang kita nak pilih untuk dah charge? Okey, kita tengok kat sini. Okey, first kali benda yang kita kena solve adalah kita tengok mana satu positif dan mana satu negatif pada bateri. So yang panjang ni adalah positif dan yang pendek ni adalah negatif. Okey. Okey, seterusnya kita kena tandakan mana satu anode, mana satu cathode. So ingat tak tadi cikgu cakap formula dia apa? Formula pendek ni positif anode, negatif ialah cathode. So yang bersama dengan terminal positif kita katakan dia adalah anode dan yang bersama dengan terminal negatif kita kata dia adalah cathode. Okey, sampai sini clear? Okey, seterusnya kita kena tahu senarai ion yang hadir. So kita tengok kat sini dia ada kuprum 2 sulfat. Okey, kuprum 2 sulfat. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada ion Cu2+ dengan ada ion SO4 2-. Okey, lepas tu kalau kamu perasan kat sini ada perkataan larutan, means ada air. Ada air maksudnya dia ada ion H+ dan dia ada ion OH-. So kita siap-siap tuliskan. Okey, ion positif H+, ion negatif dia adalah OH-. Okey, sampai sini clear? Okey, so ion positif kita kata dia adalah, ya betul, cation. Dan ion negatif kita panggil dia, ya betul, anion. So anode, okay. So anode akan tarik charge yang apa? Yes, charge negatif. So dia akan tarik anion, okay, SO4 2- dengan OH-. Okay, so cathode dah akan tarik charge yang positif. So ion yang positif adalah Cu2+ dengan H+. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini ada dua ion. Okey, ada dua ion untuk setiap elektrod ni. Tapi kita hanya boleh pilih satu elektrod, satu ion sahaja yang kita akan pilih untuk nyah charge. So kalau kamu tengok kat sini antara OH- dengan SO4 2-, yang mana satu akan dipilih untuk dinyah charge? Okey, so kat sinilah yang kita kena refer siri elektrokimia. So kalau kamu tengok untuk N-ion, kamu refer siri elektrokimia yang N-ion ni. So antara OH- dengan SO4 2-, kamu tandakan. Okay. So dalam siri elektrokimia mana satu yang bawah? Yang itulah yang akan dipilih untuk dinyah charge. So dalam kes ni OH- lah yang akan dipilih untuk dinyah charge. Sebab apa? Sebab dia lagi rendah dalam siri elektrokimia. Okey. Seterusnya untuk cathode pula. Okay, cuba kamu try buat. Okey. So antara H+ dengan Cu2+. Okay, kamu tanda dulu. H+ dengan Cu2+. So yang mana satu? Ya betul, Cu2+. Sebab apa? Sebab dia lagi rendah dalam siri elektrokimia. Okey, itu sahaja untuk faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis, iaitu faktor yang kedua mengenai kepekatan ion dalam elektrolit. Okey, untuk faktor kedua mengenai kepekatan ion dalam elektrolit, kepekatan ion dalam elektrolit dia mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcaskan. Di mana kita perlu ingat dalam kepekatan ion dalam elektrolit, ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit dia lebih cenderung untuk dipilih dinyahcas pada anode. Manakala ion positif yang dipilih untuk dinyahcaskan pada kathode masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif dalam siri elektrokimia. Untuk kepekatan ion dalam elektrolit, jika sesuatu kepekatan ion di dalam elektrolit itu adalah lebih tinggi, ion itu akan dipilih untuk dinyahcas walaupun kedudukannya dalam siri elektrokimia adalah lebih tinggi berbanding dengan ion yang hadir dalam elektrolit. Untuk faktor yang ini, kita boleh apply untuk ion yang bercharge negatif. Contoh yang saya boleh berikan, contohnya kalau dalam satu larutan itu, ion bromida lebih pekat daripada ion hidroksida, kita akan lebih cenderung untuk memilih ion bromida untuk dinyahcaskan berbanding ion hidroksida. Okay, seterusnya, bagaimanapun, jika kedudukan antara kedua ion itu adalah jauh antara satu sama lain dalam siri elektrokimia, faktor kepekatan tidak menjadi penting. Dan untuk faktor ini, kita akan apply untuk ion yang positif. Contoh yang saya boleh berikan dalam larutan natrium klorida pekat, walaupun kepekatan ion natrium itu lebih pekat daripada ion hidrogen, kita tetap akan memilih ion hidrogen
untuk dinyacaskan kerana kedudukannya lebih rendah daripada ion natrium dalam siri elektrokimia. Dalam contoh seterusnya iaitu dalam elektrolisis kalium iodida pekat yang mempunyai kepekatan 1/0 molar, ion-ion yang hadir baik ion kalium, ion hidrogen, ion hidroksida, ion iodida. Seterusnya, untuk pilihan nyacas di katod, ion-ion hidrogen dan ion kalium akan ditarik ke katod. Di katod, ion-ion hidrogen akan dipilih untuk dinyacas kerana ia berada di kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia berbanding ion kalium. Ion-ion hidrogen dia akan menerima elektron dan membentuk atom hidrogen, seterusnya membentuk molekul-molekul hidrogen. Seterusnya, untuk pilihan nyacas di anod, ini yang membezakan tentang pilihan nyacas di anod untuk kepekatan ion dalam elektrolit yang cair dan juga yang pekat. Untuk yang cair, ion yang akan dinyacaskan ialah hidroksida. Manakala untuk kepekatan ion dalam elektrolit yang lebih pekat, ion yang akan dinyacaskan ialah ion iodida walaupun kedudukannya lebih tinggi daripada ion hidroksida. Ini disebabkan oleh kepekatan iodida yang lebih tinggi dalam larutan. Okay, kesimpulannya, untuk kepekatan ion dalam elektrolit, ion-ion yang lebih tinggi kepekatannya akan dipilih untuk dinyacaskan. Untuk faktor yang ketiga, kita akan belajar tentang jenis elektrod. Kenapa jenis elektrod ni penting? Sebab dia boleh mempengaruhi kepekatan elektrolit. Sama aja dia akan menyebabkan kita punya kepekatan elektrolit tu berubah ataupun kekal sama selepas proses elektrolisis. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, macam mana pula kepekatan tu boleh berubah? Okey, kepekatan ni boleh berubah kalau kita pakai jenis logam untuk elektrod tu tak sama dengan ion logam yang wujud dalam elektrolit. Okey, dan bila kita pakai logam yang sama pula untuk elektrod dan ion tu sama, jenis dia sama dengan jenis ion dalam elektrolit, kepekatan tu akan kekal sama. Ingat kata kunci dia. Dia akan berubah kalau jenis logam tak sama dan dia akan tidak berubah ataupun kekal sama kalau logam tu sama juga dengan jenis ion dalam elektrolit. Macam mana? Cikgu tak faham lah apa yang sama, apa yang tak sama. Okey, tak apa, kita tengok contoh. Okey, yang pertama cikgu sediakan ni, untuk situasi yang pertama, bila kita pakai jenis logam dalam elektrod tu sama dengan ion logam dalam elektrolit. Cikgu, apa yang sama ni? Okey, tengok contoh ni. Apa yang cikgu maksudkan sama adalah, okey, ni elektrod, ini elektrolit. Elektrod ni namanya apa? Argentum. Okey, elektrolit ni namanya apa? Larutan argentum nitride. Apa yang sama antara dua ni? Ni argentum, ni pun argentum. Itulah yang cikgu maksudkan sama. Macam mana kita nak jelaskan situasi ni? Okey. Jadi yang pertama kita kenal pasti apakah logam dalam elektrod. Okey, apa yang cikgu cakap tadi, logam ni adalah argentum. Kemudian kita kenal pasti ion dalam elektrolit. Okey, kalau dia pakai larutan argentum nitride, mestilah ada 4 ion yang akan terhasil. Macam yang cikgu explain tadi. Okey, yang dua pertama apa? Kita tengoklah nama dia kan, argentum nitride, mestilah ada ion argentum dan mestilah ada ion nitride. Kemudian disebabkan dia larutan. Kalau larutan mestilah ada air, jadi apakah ion air yang ada? Mestilah ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, kemudian kita tengok satu-satu pada elektrod. Kita tengok pada anod dan kita tengok pada katod. Pada anod, apa yang akan berlaku? Okey, bila kita pakai logam yang sama, jadi atom argentum akan mengion. Ingat kata kunci ni, mengion. Mengion kepada apa? Mengion kepada ion argentum plus. Tulis tu, Ag plus. Kalau atom, Ag sahaja. Kalau ion, Ag plus. Okey, dia akan mengion kepada Ag plus dan melarut ke dalam elektrolit. Kemudian dia akan pergi mana? Kita tengok pula dekat katod. Okey, ion tadi dia akan dinyah cas pada katod. Apa tu dinyah cas? Dinyah cas tu maksudnya dia akan membentuk atom logam Ag pada elektrod. Okey, maksudnya tadi daripada anod, daripada atom dia jadi ion bila dia mengion. Kemudian dia dinyah cas semula pada katod membentuk atom Ag semula. Okey, tapi kepekatan elektrolit tidak akan berubah kerana apa? Kerana kadar pengionan dia sama. Maksudnya yang mana atom Ag jadi ion dalam elektrolit, kemudian dia akan jadi baliklah. Dia akan terenak semula kepada katod. Jadi kepekatan elektrolit ataupun ion-ion dalam elektrolit itu tidak akan berubah. Jumlahnya akan kekal sama. Maksudnya kadar dia mengion. Apa yang dia mengion adalah sama dengan terenak pada katod. Macam tu. Kemudian kita tengok pula situasi yang kedua. Okey, untuk keadaan di mana logam tak sama dengan ion logam dalam elektrolit. Okey, tak sama pula maksudnya kita pakai larutan yang sama macam tadi, argentum nitride, tapi sekarang kita pakai apa? Ni elektrod apa ni? Elektrod karbon. Maksudnya tak sama lah kan? Okey, unsur dia tak sama. Okey, jadi apa yang akan berlaku? Okey, macam tadi kita kenal pasti apa logam yang ada, jenis logam dalam elektrod, kemudian apakah ion yang wujud dalam elektrolit. Okey, ni sama je lah macam tadi. Kemudian kita tengok pada anod, kita tengok pada katod.
Okey, sama juga. Untuk kes ni, maksudnya dia tidak akan mengion ke dalam elektrolit. Okey, kerana apa? Kerana dia tak pakai elektrod yang sama. Okey, jadi bila dia tak melarut ke dalam elektrolit, apa yang akan berlaku? Ion-ion yang berbeza ni akan dipilih untuk dinyahcas pada anode dan pada kathod. Konsep ni sama dengan konsep proses elektrolisis. Okey, jadi anode adalah terminal positif kan, kathod adalah terminal negatif. Okey, dalam anode, ion hidroksida akan dipilih untuk dinyahcas pada anode. Kenapa? Okey, tengok dalam jadual yang cikgu bagi ni, antara hidroksida dan juga nitrat, mana lagi bawah? Mestilah hidroksida, jadi dia lagi mudah untuk dinyahcas. Okey, kerana kedudukan dia dalam siri elektrokimia. Dalam kathod pula, okey, antara argentum dan juga hidrogen. Ni hidrogen, ni argentum. Mana lagi bawah? Argentum kan? Jadi argentum lah yang akan dipilih untuk dinyahcas pada kathod. Okey, untuk kes ni, kenapa kepekatan elektrolit berkurang? Sebab argentum daripada elektrolit akan terenak pada kathod. Jadi ion argentum dalam elektrolit itu akan berkurang lah sebab dia dah jadi atom pada elektron. Okey. Okay, itu sahaja penerangan untuk situasi ini. Cikgu harap awak faham. Okey, jadi sekarang kita dah habis itu punya kelas untuk hari ini. Jadi sekarang ni cikgu sediakan satu latihan untuk awak uji awak punya minda sama ada awak betul-betul faham ke tak dengan apa yang kita belajar hari ini. Jadi kat sini cikgu sediakan satu website, okey, ni link dia, nanti awak jawab. Website ni dia macam ni latihan tapi dalam bentuk game. Awak kan suka main game. Okey, jadi cikgu sediakan latihan yang fun-fun je untuk awak. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk video, tunjuk contoh macam mana dia punya game ni lah ya. Okey, dekat dalam game ni dia ada train. Train ni dia mengandungi soalan yang perlu awak jawab dan jawapan dia berada dekat balon-balon atas tu. Jadi kalau awak rasa itu jawapan yang sesuai, awak tinggal klik je dekat box hitam pada balon tu. Jadi dia akan jatuh pada train yang awak nak. Dia akan jatuh pada soalan yang awak dah pilih untuk jawapan tu. Jadi kalau awak rasa jawapan yang awak pilih tu betul, akan betul lah jawapan awak kan. Nanti hujung tu awak akan dapat markah. Berapa markah yang awak dapat. Jadi cikgu nak awak bagi tahu cikgu berapa markah yang awak dapat. Okey, kumpulkan untuk satu kelas, nanti bagi pada cikgu. Okey, hari ni hari hari Khamis kan. Cikgu nak awak hantar markah yang awak dapat ni pada hari Jumaat. Okey. Jangan lupa siapkan fun-fun je kan. Okey kan, best je. Okey, itu saja latihan yang cikgu nak awak jawab. Okey, jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi pada kelas yang akan datang. Cikgu akan bagi video lagi untuk bahagian aplikasi. Okey, bye-bye semua. Terima kasih kerana tengok video cikgu ni.